Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin ada orang bersorak, gembira. Mereka kata, orang yang ada gelaran PhD, ada kedokteran kalah kepada seorang pekerja biasa, kata mereka. Benarkah itu yang berlaku? ISO berjaya menumpaskan PhD dengan beberapa perkara yang berlaku di Sungai Bakap. Tapi ada satu penemuan yang menarik daripada netizen yang kita harus kongsikan kepada Anda semua. Yaitu, Jokowi dulu pun dikecam karena buat subsidi bersasar, tapi menang lagi penggal kedua. Ada orang kata, pengenalan subsidi diesel bersasar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia pada waktu ini akan membawa musibah besar kepada beliau, dan ada yang mengatakan sehingga boleh menyebabkan Anwar Ibrahim mungkin tidak akan menjadi Perdana Menteri lagi pada penggal akan datang kerana kalah. Tetapi ini penemuan yang menarik, yaitu Jokowi pun dulu dikecam ketika membuat subsidi bersasar, tapi akhirnya menang juga pada penggal kedua. Itulah yang saya faham bila dengar kata-kata pertama walaun meraihkan kemenangan dengan bangga menyebarkan ISO berjaya kalahkan PhD. Tak apalah, itu baru permulaan, belum lagi sampai kepada pekerjaan di lapangan. Kita bukan hanya melihat di dalam kempen ataupun keputusan pilihan raya. Kita nak melihat sebenarnya yang paling penting ialah gerak kerja di lapangan. Sejauh mana ISO boleh menghasilkan pembangunan, menyelesaikan masalah, membuat idea-idea baru di tempat beliau. Jangan sampai ISO pula kalah teruk oleh PhD nanti. Saya bukan kata calon PN yang menang itu tidak pintar. Tetapi walau zahirkan begitu, bukan alasan ekonomi, subsidi diesel, harga barang, atau sebab isu air dan lain-lain. Mungkin ini puncanya, wakil rakyat yang diangkat PAS, jahil bila bercakap isu ekonomi, polisi, dan pentadbiran kerana kebodohan dianggap hal yang dipuji. Bekas Menteri PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man tak faham apa itu ISO. Pimpinan PAS, Fadli Sari, memuji inflasi 0.9% di Kelantan, walhal itu tunjukkan ekonomi yang lembab atau pengangguran tinggi. Ini PRK pertama selepas subsidi diesel bersasar diumum. Dalam keadaan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim tahu PRK akan diadakan. Dari 6 PRK, 4 dimenangi oleh Madani. Jika menyelamatkan negara dengan memperbetulkan balik sistem subsidi jadi punca kekalahan, bagi saya, itu reaksi biasa. Dan Madani terima sahajalah dengan hati terbuka. Kerana apa yang dibuat ini demi negara dan anak cucu. Tiada Perdana Menteri dalam Malaysia sanggup dikecam dengan melaksanakan subsidi bersasar, melainkan hanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani yang ada sekarang ini. Yang lain pula, Perdana Menteri yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain, terutamanya Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, hanya pandai bercakap tapi tiada keberanian untuk berbuat itu. Demikian. Ada yang kata sedang dibincang, dipertimbang dan macam-macam, tetapi tiada satu pun sanggup mengambil risiko untuk menyelamatkan negara, membuat subsidi diesel bersasar. Mereka lebih pilih keuntungan menang pilihan raya, memilih cara yang popular berbanding dikecam. Tapi Anwar Ibrahim sanggup melakukannya itu demi siapa? Bukan untuk diri beliau, tapi untuk negara kita yang cintai ini. Hanya Anwar yang mempunyai keberanian seperti itu. Dengan hutang negara kini sudah mencecah 1.2 trilion, iaitu 63% dari keluaran negara kasar negara KDNK, atau 1.5 trilion jika campur liability, lebih 80% dari KDNK. Tidak patut kerajaan terus bersenang-lenang berhutang untuk terus bagi gula-gula kepada rakyat.
Angka 60% itu dah dikira amaran, apalagi kalau sudah cecah 80%. Kalau dah 100%, ingat tak sebuah negara dulu terpaksa dimufliskan kerana telah meminjam uang daripada Badan Kewangan Dunia? Kalau itu kita kena, baru kita tengadah terpadan muka. Mengurangkan defisit fiskal, kurangkan hutang dan meletakkan prioriti perbelanjaan kerajaan, padahal yang sepatutnya mesti juga dibuat suka atau tidak. Kerajaan Madani akan diingati telah menyelamatkan negara dari bencana ekonomi. Apatah lagi Kerajaan Madani telah meluluskan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal 2023 untuk mengekang dari kerajaan masa depan berhutang dengan cara yang tidak bertanggungjawab dan mengharapkan anak cucu kita yang menanggungnya. Yang ini sangat-sangat kita puji dan kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana meluluskan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal tahun 2023 untuk mengekang daripada kerajaan masa depan berhutang dengan cara yang tidak bertanggungjawab dan hanya mengharapkan anak cucu pula yang menanggungnya. Yang ini bagus. Kalaulah tiba-tiba Anwar Ibrahim Kerajaan Madani perpaduan ini tumbang, diganti oleh Perikatan Nasional atau siapa-siapa sajalah, ingat akta ini. Mereka tak boleh berhutang sesuka hati juga. Nah, waktu itulah mereka akan mula fikir subsidi minyak itu atau cara-cara lain untuk menangani masalah keberhutangan itu akan digunakan juga, dan pasti pada waktu itu mereka akan terikut juga mengguna juga cara Anwar Ibrahim. Malangnya Anwar Ibrahim yang terpaksa memulakan dan dikecam pula, nanti mereka juga yang akan tiru ikut. Cuma seperti biasalah dalam filem atau sejarah, hero biasanya dilihat kala dulu. Tahun 2014, Jokowi dikecam sehebat-hebatnya dan rakyat protes di jalanan kerana menghapus subsidi pukal bahan bakar dan jadikannya bersasar hanya 29 hari selepas angkat sumpah sebagai presiden. Waktu itu inflasi naik. Akhirnya rakyat faham dan dia menang semula penggal kedua pada tahun 2019. Yang penting, penerangan kerajaan kena jalan. Jika pengundi PRK marah kerana harga barang, bagi saya rakyat tertekan ketika ini kerana harga barang yang telah melambung naik sejak zaman tebuk atap yang pernah cecah 4,7% inflasi. Semasa kerajaan tebuk atap, harga minyak masak botol naik sehingga RM50 pada Mei tahun 2022. Minyak paket hilang kena sorok oleh anak menteri. Ayam naik RM12 pada Jun 2022. Telur sepapan naik sampai RM18.50 pada November 2022 dan kadang-kadang hilang. Menteri paling ramai tapi cacah merbah. Harga yang naik takkan mudah lagi turun. Seperti dulu menaikkan harga barang asas yang dikawal kerajaan. Peniaga yang jual makanan siap tetap tidak turunkan semula harga mereka. Ceklah CPI. Itu yang rakyat masih terasa bahangnya kerana gaji tak naik. Apa yang Madani berjaya buat? Turunkan inflasi dari 4% menjadi 1,5%. Sebab itu, CPI zaman Madani ini graf semakin landai. Kenaikan harga barang mula terkawal. Jika selepas penyasaran subsidi diesel ini, inflasi naik 2%, angka itu masih dianggap terkawal. Inflasi yang melebihi 4 hingga 5% di negara maju atau 6 hingga 8% di negara sedang membangun dianggap sebagai tanda amaran bahawa ekonomi mungkin sedang overheating. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.